Okey, jadi kita mulakan dengan uh, introduction untuk chapter 3 iaitu chapter alkene. Kita tengok dahulu 3.1 structure of alkenes, the learning outcomes. Okay, so for the learning outcomes, you have to describe alkene as unsaturated hydrocarbons with the general formula CnH2n given and must be greater than 2 or equal than 2 for acyclic alkenes. Okay, C2 until C10. So kalau kita tengok dekat sini, dia kategori C2, maksudnya akan masuk dalam paper objektif. Okay, sometimes boleh juga ditanya dalam paper subjektif. Okay, so untuk introduction, kita tahu for alkene general formulanya adalah CnH2n. Functional groupnya adalah carbon-carbon double bond. So kita tahu functional group di sini adalah carbon-carbon double bond. Okey, disebabkan alkene mempunyai double bond, that's why alkene adalah unsaturated hydrocarbon. Perbezaan antara saturated dan juga unsaturated hydrocarbon kita dah learn before this. I think in chapter maybe in chapter 2 or chapter 1. I forgot about that. Okay, nanti you check balik. Each carbon atom with double bond is a sp2 hybridized. Kalau you belajar topik alkene, alkene adalah sp3 hybridized, tapi alkenes adalah sp2 hybridized. Okay, kalau kita tengok alkene C double bond C, and then dia ada satu sigma bond kat situ. Okay, macam ni kan. Okay, structure dia. So untuk alkene, okay, kita tahu untuk double bond kita ada satu sigma, satu pi bond, and then carbon ada sigma bond lagi, and then another sigma bond. So sekarang ni untuk C double bond C kita ada 3 sigma bond, therefore 3 sigma bond refer kepada sp2 hybridized, di mana orbital S dan juga orbital P, orbital S dan dua orbital P sama ada PS ataupun PY, dia akan mixing together, okay, untuk hasilkan sp2 hybridization of C double bond C. Okay, so selalunya kita nak tahu dia hybridize di sp2 ke sp ke sp3 ke, bergantung kepada bilangan kita punya sigma bond lah. Okay, so disebabkan dia adalah carbon-carbon double bond, therefore the rotation is restricted. Okay, restricted rotation of carbon-carbon double bond cause cis-trans isomerism. Remember, cis-trans isomerism adalah geometric isomerism. Okay, geometric isomerism. Kita tahu kan, stereoisomerism terbahagi kepada dua. Stereoisomerism terbahagi kepada geometric isomerism dan juga optical isomerism. Okey, jadi cis-trans isomerism ni under geometric isomerism, di mana cis-trans isomerism hanya wujud bila ada double bond C double bond C. Okey, without C double bond C tak boleh wujud cis-trans isomerism. Boleh faham dekat situ? Sebenarnya kita tahu, okay, kalaulah kita ada semuanya single bond, tak ada langsung double bond, it mean the molecule, okay, C yang attach, all the molecule yang attach tu dia boleh undergo rotation mungkin 360 darjah. Tapi once adanya double bond tu strong, dia pegang dengan kuat, ya, menyebabkan rotation of these atoms, okay, restricted. Mungkin sebelum ni dia boleh rotate ikut suka hati dia, now rotation tu mungkin boleh setakat 180 saja. Okay, dia dah ada restriction lah. Okay, tak boleh nak rotate suka hati dia lagi. Okay, so just remember, cis-trans isomerism hanya wujud bila ada C double bond C. Okay, okay, so kita tengok cara-cara penamaan of alkene, nomenclature of alkene. So let's see the learning outcomes. You have to draw the structure and name the compound according to the IUPAC nomenclature for straight chain alkene, branch alkene dan juga cyclic alkene. Exclude dienes. Dienes maksudnya double bond kita ada dua lah. Okay, include cis and trans isomerism. Alright, so macam mana kita nak namakan alkene? Kalau you all tengok, kita dah belajar nomenclature untuk alkene, tak banyak beza pun, lebih kurang sama sahaja, cuma prioritinya adalah di sini adalah double bond. Okay,
So, step 1, determine the parent name by selecting the longest chain that contain the double bond. Macam biasa, always select the longest chain to be the parent name. And change the ending "in" in alkane to "in". Okay, because of the double bond, that's why kita guna ending prefixnya adalah "in". If more than one double bond present, change from "in" to "die-in". Okay, ini condition if you have more than one double bond. Okay, kalau ada dua double bond, jadi jadi die-in lah. If two double bond, okay, if two double bond jadi die-in. Kalau ada 3 sampai 3 double bond dalam chain tersebut, so jadi try-in lah. Okay. Step 2, when the chain contain more than 3 carbon atom, numbering is needed to indicate the location of the double bond. Okay, more than 3 carbon atoms, you kena letak numbering, okay, untuk indicate di manakah position double bond. Step 3, the chain is numbered starting from the end closest to the double bond. So, kita kena numberkan, start numbering bermula daripada hujung yang paling berdekatan dengan double bond. So, priority kita adalah pada double bond kita. Step yang keempat, indicate the position of the substituent by the number of carbon atom to which they are attached to. Ini macam biasalah, after kita numbering kan kita punya parent chain, and then baru kita boleh indicate the position of the substituent. Alright. Okay, contohnya di sini, kalau kita tengok, kita nak numbering start daripada mana? Okay, kita mesti numbering kan paling hujung dengan double bond. Maksudnya double bond tu kita akan bermula daripada sini dia punya numbering. Double bond mesti yang paling dekat dengan hujung lah, hujung end of the parent chain kita. Okey, kalau kita bermula daripada sini, okey, akan dapat double bond akan dapat position 1 2 3 4. Okey, tapi kalau kita bermula daripada sini, ini paling dekat, kita akan dapat position 1 2 3. So, double bond kita dapat position yang paling lowest lah. Okay, yang paling hujung dengan kita punya chain. So, 1, 2, 3 4 5 6 7. Okay, jadi chain yang paling panjang di sini adalah 7. Kalau 7 is mean, itu berapa tu kalau 7? 7 adalah heptene. Okay, so, di mana dia punya functional group? Functional group. Di mana dia punya substituent? Substituent dia pada position 1. Position sini 5. Position ini. Dan juga position ini. Okay, so kita ada 3 substituent di situ. So, mari kita namakan kita punya kita punya alkene. Okay, kita tahu position double bond bermula daripada carbon yang ketiga. Okay, so kita boleh namakan macam ni. Kita tahu heptene kan, so dia mesti heptene sebab parent name dia 7 carbon panjang. So, you boleh tulis hep 3-in. Okay, sebab double bond mula daripada position yang ketiga, ataupun kita tulis sebagai 3 heptene. Okay, macam tu. Itu dia punya parent lah. Okay, double bond memula pada position yang ketiga. So, bila ada substituent, namanya akan jadi apa? So, substituent duduk pada position berapa? Ini substituent kita, ini adalah ethyl. Ini adalah kita punya methyl. Okay, so you kena namakan jadi 3 ethyl, 5 dimethyl. Okay, hep 3-in. Okay, sebab position double bond adalah bermula pada carbon yang ketiga. Ataupun 3 ethyl, 5 dimethyl,
3-heptene. Alright. So clear dekat situ. So kita masuk pada step yang kelima, for stereoisomeric alkene. Prefix cis and trans are used to distinguish the two isomerism. Okay, before kita proceed kepada step yang kelima, Ana buat pembetulan dahulu. Okay, dalam sebelum ini ada salah ni ada tinggal, aku tersalah, ada tinggal huruf T. Okay, H-E-P-T, heptene. Okay, ada tinggal huruf T, tolong tambahkan ya. Sama juga dengan nama di bawah, ada tinggal huruf T tu. Okay, so tolong tambahkan huruf T tu. So kita masukkan step yang kelima. Untuk step kelima, for stereoisomeric alkenes, prefix cis and trans are used to distinguish the two isomerism. Actually, cis and trans datang daripada perkataan Latin. Okay, cis bermaksud, kejap ya. Okay, cis bermaksud same side. Trans bermaksud opposite side. Okay, so kita ada cis and trans. Same side, kalau kita sebut cis maksudnya molekul yang identical tu berada pada side yang sama. Kalau sebut trans maksudnya molekul ataupun atom yang identical tu berada pada side yang berbeza. Opposite side lah, pada side yang opposite. Okay, so dekat sini dia sebut on the same side of the double bond the compound is cis. On the opposite side of the double bond it is trans. For example, as you can see here, kalau you all nampak dekat sini, Cl dengan Cl, okay, duduk pada side yang sama. So this one adalah cis alkene. Okay, so as you can see here, Cl dengan Cl duduk pada opposite side. So ini adalah trans alkene. So always cari sama ada kita punya identical atoms ataupun molekul tu duduk pada side yang sama ataupun duduk pada side yang berlainan. Remember, cis and trans hanya wujud bila adanya double bond C, double bond C. Dan juga please make sure cis and trans hanya boleh wujud kalaulah di sini. Tengok bahagian kiri ini. Okay, atom bahagian atas dengan atom bahagian bawah mesti berlainan. Okey, belah kiri atom bahagian atas lain, belah bahagian bawah dia lain. Okey, nampak ni dia mesti berlainan. Okey, tak boleh atom yang sama jenis duduk pada sebelah yang sama. Contohnya macam ini C double bond C, and then sini A, sini pun A, sini B, sini B. Nampak? Atom yang identical pada sebelah yang sama. So ni tak boleh tak boleh. Okey, dia mesti yang berlainan. Okey, belah kiri bahagian atas atom lain, bahagian atas atom lain, bahagian bawah kena atom yang lain. Untuk cis same side ni kita tengok pada bahagian atas. Okey, side atas. Okey, side atas dan juga side bawah. Syarat wujudnya cis and trans adalah first kali mesti check dahulu atom bahagian yang duduk pada bahagian atas ni dengan bahagian bawah ini yang duduk sini dan sini ni mesti berbeza. Okey, faham? Clear dekat situ? Okey, so kita tengok balik. Kalau you ada kalau you ada C double bond C, and then you ada X, you ada B, and then bahagian atas ni X, bahagian bawah ini B. Okey, so di bahagian sini, okey, dengan sini kita ada cis. Alright, so ini akan jadi cis alkene. Okey, kalaulah contohnya dekat sini A, dekat sini B. Okey, disebabkan
Okay, lukis balik Okay, kita tengok balik C double bond C. Bawah ini A, sini B. Okay, disebabkan bahagian atas dia, sebelah atas dia XX ni, okay, on the same side, sama. Okay, bahagian atas dia sama atom dia. So, tetap ini adalah kita punya cis. Okay, kalau trans, kena opposite lah. Okay, kalau untuk trans, dia akan jadi macam ni lah. C double bond C. Kenapalah dia macam nak jadi bulat, C double bond C. Lepas tu X ni kena duduk opposite. Alright, A, ini B. Okay, so as you can see, nampak trans ni selalunya kalau kita tengok dia bentuk macam kerusi. Okay, cis bentuk atas dia macam meja, tapi trans bentuk dia macam kerusi. Okay, so this is antara common name of alkenes yang you all kena tahu. Okay, so untuk CH2 double bond CH2, kalau ikut IUPAC name namanya adalah ethene, tapi common name-nya adalah ethylene. Okay, sometimes soalan bagi dalam bentuk common name. Kalau you tak tahu common name dia, then habislah you tak tahu nak draw structure of that alkene. Okay, so CH2 double bond CH CH3 itu adalah propene, common name-nya adalah propylene. And then 2-methylpropene, common name-nya adalah isobutylene. And then kita ada 2-methyl-but-1,3-diene. Okay, you boleh nampak kan diene sebab dia ada 2 double bond. Common name-nya adalah isopropene. This one make sure you remember lah. Okay, yang ni memang selalu soalan tanya. So, kita masuk untuk IUPAC nomenclature for cycloalkene. The general formula is CnH2n-2. So, number the carbon atoms with a double bond as 1 and 2 in the direction that give the substituent encountered first with a small number. Maksudnya sekarang selalunya kita cuba numberkan double bond C double bond C itu sebagai 1 dan 2 lah. And then make sure bila kita buat numbering di situ, and then kita akan pusing ke arah position substituent tu with lowest number possible. Okay, contohnya macam yang ini. Contohnya Medan numberkan ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. Jadi substituentnya adalah pada position ketiga dan yang ke-5. Okay, ini kalau I buat numbering dengan warna merah. Okay, if I buat numbering starting daripada ini, katakan ini 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5, ini jadi 6. So, substituentnya kalau kita guna yang warna 6, substituent akan berada pada position 4 dan juga 6. Berbanding bila kita gunakan numbering menggunakan warna merah, substituent pada position 3 dan juga 5. Jadi, kita nak pilih warna merah ke warna biru? So, of course, kita akan pilih warna merah sebab substituent tu sekarang dah duduk lowest position bila menggunakan numbering berwarna merah. Okay, jadi apa namanya? Okay, let's name. Okay, so namanya sekarang kita tahu dia adalah cyclohexene. Okay, so cyclohexene. Parentnya adalah cyclohexene. Kadang-kadang ada orang tulis cyclohex-1-ene. Okay, sebab kita starting memang double bond pada posisi yang pertama kan. Cyclohex-1-ene ke cyclohexene tu benda yang sama lah. And then apa position kita punya substituent? Substituent kita ada 2 methyl group. Okay, so dia akan jadi pada position 3, 5 dimethyl cyclohexene. Alright, so let's see yang di sebelah sana. Kalau Madam buat numbering, okay, kalau I letak ini number 1, okay, ini number 2, okay, so now substituentnya duduk pada position number 2. Okay, tapi apa kata kalau I numberkan di sini nombor 1, ini nombor 2. Okay, substituentnya boleh duduk pada position yang
pertama. So better I ambil warna biru. Okay, I lowerkan the position of the substituent. Jadi ini strukturnya akan jadi cyclopentane. Okay, so nama parent name-nya adalah cyclopentane. Okay, so position substituent which is methyl group pada position yang pertama, jadi 1 methyl cyclopentane. Okay. Okay, so kita tengok balik yang ni. Tadi I lupa nak bagi naming untuk dia. Okay, so kita tahu ini adalah cis and trans. As you can see, kita ada 2 carbon. So of course the parent ni adalah ethene. So macam mana kita nak namakan cis dan juga trans? Okay, so kita tengok struktur yang pertama. Kita tahu struktur yang pertama adalah cis. Okay, so cis. Okay, position klorin duduk pada position berapa? Klorin duduk pada position 1 dan 2. So cis 1, 2 dichloroethene. Okay, so nak namakan dia macam ni. Okay, so sama juga yang ini. As you can see, kita tahu position klorin adalah opposite. So trans 1, 2 dichloroethene. Okay, so bezanya di situ sajalah.